datang, walaupun hari agak mengancam, datang dia kita ke masjid, dapat kita solat maghrib berjamaah yang fadilatnya 27 kali ganda, lebih baik daripada sembahyang seorang-seorang diri di rumah. Lebih-lebih lagi kalau orang lelaki, jangan saja-saja mencari nak sembahyang seorang diri di rumah. Itu Nabi dah bagi amaran. Apa kata Nabi? Walau annakum shallaitum fi buyutikum kama yusalli hadzal mutahallifu fi baitihi la taraktum sunnata nabiyikum walau taraktum sunnata nabiyikum la dhalaltum. Kata Nabi-nya, sekiranya kamu sengaja, orang lelaki je, perempuan tak apa, perempuan dimaafkan. Kalau dia sengaja sembahyang di rumahnya, tak ada apa alasan. Macam kejap ni ada alasan, hujan. Ini tak ada apa alasan. Cuaca elok, kenderaan ada, perjalanan aman, haji tak siur nak datang berjemaah. Maka kamu telah meninggalkan sunnah Nabi kamu, kata Nabi. Ya, kamu tak ikut Nabi. Kerana Nabi tak pernah dia sembahyang seorang rumah. Dekat nak wafat masih lagi berjemaah. Kata Nabi. Sekiranya kamu meninggalkan sunnah Nabi kamu, maka sesatlah kamu, kata Nabi. Kata dia sesat tu. Orang yang meninggalkan sunnah Nabi itu sesat. Sesat macam mana? Esok di akhirat cari syurga tak jumpa-jumpa. Lagi cari lagi tak jumpa, lagi cari lagi jauh, lagi cari lagi jauh, lagi cari lagi jauh. Kalau jauh dengan syurga dekat dengan apa? Bayawah orang tahu. Jadi mudah-mudahan kita menjadikan budaya berjemaah itu menjadikan budaya hidup kita. Sentiasa kita berjemaah 5 waktu satu malam. Kecuali ada uzur yang dibenarkan oleh syarak. Kalau syarak membenarnya, tak tahu. Tapi kalau tak ada, sentiasa berjemaah. Di masjid boleh, di surau boleh. Paling koman, paling kudi, paling koyok dia di rumah sembahyang bersama dengan isteri dan anak-anak. Berjemaah juga. Itu paling cukup. Kalau saja je dia sembahyang di anjung, isteri sembahyang dalam bilik, anak-anak sembahyang dalam bilik masing-masing, itu sesat saja. Jadi kita tanya diri kita sendiri, ada tak kita ni dalam keadaan yang sesat? Ada tak jenis sembahyang kita ni sesat? Saya tak tahu. Jadi kita tahu dari diri sendiri, saya tahu dari diri saya. Dan tuan-tuan tahu diri tuan-tuan, dan perempuan tahu diri perempuan. Baik, untuk malam ini kita sambung pembacaan kita. Tajuknya hukum orang yang menafikan dapat melihat Allah Ta'ala pada hari kiamat. Itu yang nak Allah hanya di syurga je, lain tak ada. Di Cekui ni nak tengok Tuhan tak bagi. Dilangkap Tuhan tak bagi. Di Tapah Tuhan tak bagi. Di Kuala Lumpur Tuhan tak bagi. Di dunia ni Tuhan tak bagi di mana pun. Nak tengok Tuhan masuk syurga dulu. Kena melayakkan diri itu masuk syurga. Dan bila dapat masuk syurga, dia antara nikmat yang paling besar dalam syurga ialah nikmat melihat wajah Tuhan. Bagi mereka-mereka yang menafikan, sedangkan Allah kata boleh melihat Tuhan di syurga, ada yang menafikannya tak percaya. Itu hukumnya ini kita baca malam ni kan. Kita baca malam ni ya. Bersurah saya tak datang. Kerana driver saya tak datang. Tak ada saya datang. Hujan menentung. Malam ni tak datang lagi driver, tapi saya datang lagi tuan-tuan. Tuan-tuan datang ni tak? Mudah-mudahan saya balikkan, tak ada apa-apa kemalangan berlaku tuan-tuan. Nah, kerana kalau saya tak datang malam ni, sudah 2 bulan tak datang. Nah, sudahnya. Langsung ambil program saya di sini. Nah, jadi saya datang juga. Kerana mudah-mudahan saya jadi dapat fadilat berjuang di jalan Allah. Kerana ini janji Nabi. Man kharaja min baitihi fi talabil ilmi fa huwa fi sabilillah hatta yarji. Barang siapa keluar dari rumahnya dengan tujuan untuk menuntut ilmu atau memberi ilmu atau hadir dalam majlis ilmu, maka dia sentiasa berada dalam perjuangan di jalan Allah sehingga dia kembali ke rumahnya. Dah balik kan baru berhenti berjuang. Kena cari perjuangan jalan lain juga. Tapi cara keluar dari rumah tak ada dah. Jadi mudah-mudahan
saya masuk dalam golongan orang yang berjuang dengan Allah. Kalau tak sempat balik, pada syahid. Nah, syahid tu. Syahid artinya di antara mereka yang masuk syurga tanpa hisab. Di antara yang syahid. Bagi saya lah tuan-tuan dan puan-puan, di antara yang dapat fadilat syahid ni ialah tuan guru yang ajar sini dulu. Kenal? Namanya Ustaz Sulaiman Mantap. Kenal tak? Siapa tak kenal? Nah, dia pernah ajar sini. Saya pun ada pernah ikut dia datang kali. Dia tu nak pergi ngajar, nak pergi hadir dalam majlis ilmu di Kuala Kangsar, kuliah subuh. Dibagi mereka homestay di Kuala Kangsar tu. Belum ngajar lagi malam tu. Tidur dalam homestay dia dengan isteri yang baru dia baru tak ada baru benar, tapi isteri yang lain daripada isteri lama dia tu lah. Malam tu tampilnya sesuatu nafas. Dah tak boleh menafas. Tak boleh menafas. Dia rumah di homestay tu. Belum jual tu. Lepas tu dipindahkan dari Kuala Kangsar, dipindahkan di Taipei. Di Taipei ni alatnya lengkap sikit. Berada di Taipei. Yang keadaan yang susah nafas tu, tak baik-baik. Akhirnya di bulan Ramadan, hari Jumaat, pagi itulah dia pun mengembuskan nafas yang terakhir. Bagi saya dia itu syahid itu. Kerana dia keluar dari rumah dengan tujuan untuk hadir dalam majlis ilmu, dia dikira sebagai orang yang berjuang dengan Allah. Lagipun dia mati hari Jumaat. Sebelum hari Jumaat gitu. Orang yang mati daripada hari Jumaat itu, dia lepas daripada siksa kubur. Dan dia lepas daripada masuk dalam syurga tanpa hisab. Itu namanya Ustaz Sulaiman bin Hamzah. Tapi orang kenal dengan nama apa? Sulaiman Mantap. Ya, sekampung dengan saya tu. Dia orang Tuk Sari. Saya pun orang Tanjung Dara, dekat dengan Tuk Sari. Baik, untuk malam ini kita baca. Hukum orang yang menafikan dapat melihat Allah Ta'ala pada hari kiamat. Dan barang siapa sangka bahawasanya Allah Ta'ala tiada dilihat dia pada hari kiamat, dia kata tak dapat nengok Tuhan. Hari kiamat pun tak dapat, bila-bila pun tak dapat nengok Tuhan ya? Atau engkar, ya, engkar tu dia tak percaya, kufur, engkar dia tak percaya tu. Atau syak tu sikit je, dia ke tak, dia ragu-ragu, syak. Atau syak, ya, maka iaitu jadi kafir. Kerana Allah kabur dalam Quran. Allah kabur apa dah? Wujuhun yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Surah Al-Qiyamah ya. Wujuhun yawma idzin nadhirah, pada hari itu muka mereka berseri-seri kerana kepada Tuhan mereka dapat menelik, bukan lihatnya menelik, tengok betul. Itu Allah kabur dalam Quran. Jadi dia diangkat, dia tak percaya, dia ragu, dia syak, dia waham, dia Tuhan. Semua dia tak terima dia. Kafir jadi. Maka kerana itu, jadi syak dia, maka iaitu jadi kafir kerana mendustakan akan Al-Quran dan hadis. Kenapa jadi kafir? Kerana dia mentang, tak percaya akan Quran dan meragu-ragu tentang hadis Nabi SAW. Kafir. Benar, benar. Kafir ni ada 4 golongan. Semua kafir belaka. Yang pertama murtad. Yang kedua musyrik. Yang ketiga mulhid. Yang keempat munafik. Mana tak? Murtad, musyrik, mulhid, munafik. Keempat-empat itu kafir belaka. Murtad itu yang ditolak imannya. Walaupun dia mengaku iman, kerana dia menghina Islam, menghina Nabi, menghina sunnah Nabi, itu murtad, ditolak keislamannya. Yang kedua musyrik, dia percaya Allah Tuhan, tapi semayang nyembah pokok, semayang nyembah matahari, semayang nyembah api, semayang nyembah lembu dan sebagainya. Itu musyrik, menyekutukan Allah dan sesuatu yang lain. Kafir juga. Yang ketiga mulhid. Mulhid orang yang tak percayakan Tuhan. Dia tak percayakan apa-apa agama.
tak percayakan Islam, tak percayakan Kristianiti, tak percayakan Hinduism, tak percayakan Buddhism. Itu orang namanya mulhid atau atheist atau free thinker dalam bahasa orang putih ni, yang free thinker. Dia boleh fikir apa saja, bebas untuk fikir. Mulhid. Komunis, sosialis, mulhid begitu. Yang keempat munafik. Munafik itu pura-pura beriman, tapi yang sebenarnya dalam hatinya tak beriman. Itu munafik. Pura-pura beriman. Dia belagak macam orang beriman. Semayang sama kita, zikir sama kita, wirid sama kita, selawat bersama-sama dengan kita, pakaian pakai jubah, pakai sahabat, tapi dalam hati tak beriman. Itu orang munafik. Di antara 4 golongan itu yang mana Allah murka sekali? Munafik lah. Sebab munafik itu ditempatkan di tingkatan terkebawah dalam neraka. Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar, kata Allah ya. Kerana mendustakan akan Al-Quran dan juga hadis, maka tak kala hasil bagi mereka itu melihat akan Tuhan, kita dah tengok Tuhan, hasil tu kita dah dapat, kita masuk surga dapat tengok Tuhan. Dah terhasil kan? Mereka berkata, maka tak kala hasil bagi mereka itu melihat akan Tuhan mereka itu, berkata mereka itu, hai Tuhan kami, wahai Tuhan kami, tiada kami semua akan dikau, akan sebenar-benar sembah. Adakah engkau izinkan kami ini dengan sujud? Kami semayang tu tak, bukan semayang betul ya. Kami semayang gitu je, bukan khusyuk pun. Kalau semayang ingat itu, nampak ini, nampak itu, nampak itu, tak ada khusyuk semayang. Adakah kami izin kami sujud? Tanya kepada Allah. Maka firman Allah Ta'ala, ini kampung tiada padanya rukuk. Semayang masih ini tak ada lagi semayang, rukuk tak ada, sujud tak ada, iktidal tak ada, dan tiada padanya sujud. Dan hanya ia kampung balasan, ini tempat membalas saja, dan kekal. Apa saja balasan di kampung ini kekal. Baik dibalas dengan kebaikan, jahat dibalas dengan jahat. Ini kampung balasan, akhirat tempat dibalas semula. Menandakan keadilan Allah Ta'ala. Allah tu maha adil. Kerana ada manusia-manusia yang jahat, tanda semayang, mencuri, merompak, berzina, membunuh. Kalau dia mati begitu, dia tidak didakwa, tidak dihukum, tidak diseksa, maknanya Allah biar aja dia lepas gitu aja. Maknanya Tuhan tidak adil. Faham ke ni? Maknanya Tuhan tak adil lah. Biarkan pencuri lepas, biarkan penzina lepas, biarkan pembunuh lepas, biarkan aja orang jahat dia lepas begitu saja. Tak adalah adil. Untung di dalam dunia ni, buat maksiat tak kena apa-apa, kena dakwa beda. Begitu juga ada dalam dunia ni orang baik. Macam tuan-tuan dan perempuan ni, baik mereka. Mayang tak tinggal, selalu sedekah, selalu mengaji, selalu baca Quran. Kalau mati ya tuan-tuan ni tidak diberi hidayah, tidak diberi upah, tidak diberi ganjaran apa-apa, mati begitu je, tak dapat syurga, tak dapat kesenangan apa-apa. Maknanya Tuhan tu biar dia rugi di dalam dunia. Dalam dunia orang nari dia tak nari, orang zina dia tak zina, orang mencuri dia tak mencuri, orang rasuah dia tak rasuah. Dia rugi di dalam dunia ni, tak dapat apa-apa kerana dia tak melakukan itu, kerana dia benda itu benda haram. Dia tak nak yang haram-haram tu. Jadi maknanya Tuhan tak adil lah, tak beri ganjaran kepada mereka-mereka yang melakukan kebaikan. Jadi nak menyatakan bahawa Allah tu maha adil, diberi balas. Yang baik dibalas baik, yang jahat dibalas dengan jahat. Yang baik balas baik. Apa kata Allah? Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Barang siapa melakukan kebajikan walaupun sebesar zarah, akan dapat dilihatnya dan dapat dibalas dengan seumpamanya. Dan barang siapa melakukan kejahatan walaupun sebesar zarah, zarah itu satu benda yang paling kecil, namanya zarah. Sebab itu pun dia buat kebaikan, akan dibalas, akan dapat dia melihat. Jahat macam dia, kecil punya jahatnya dia buat,
Akan dibahas. Dilihat je tu. Wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Tadi faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, ini wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Itu menandakan Allah Maha Adil. Jadi kata Tuhan di surga besok tak ada rukuk, tak ada sujud, tak ada sembahyang pun, nampak benda. Dan hanya ini kampung balasan dan kekal. Dan aku sekarang sungguhnya aku seru akan kamu kepada jamuanku. Allah bagi jamuan di syurga besok. Tidak pakai tanda. Sampai tanda jangan. Tuan-tuan dan perempuan, selera ahli-ahli syurga ni, saya tulis semua ni, itu ahli syurga berapa ni? Selera ahli-ahli syurga besok adalah 70 kali ganda lebih banyak atau lebih kuat daripada saudara kita di dunia ni. Faham ayat saya ni? Selera ahli-ahli syurga, tuan-tuan bila masuk syurga tu, selera ini 70 kali ganda daripada saudara dalam dunia ni. Di dunia ni berapa pinggan boleh makan nasi? Tu ada bungkus nasi dua tu. Berapa pinggan lalu makan? Berapa bungkus lalu makan? Katakanlah 3 bungkus. Andai ada kau boleh 3 bungkus makan tu. Ada boleh 3 bungkus? Katakanlah ada. Dia kuat makan. Badan besar. Macam adik Haikal ni, badan besar. Boleh makan 3 bungkus. Agaknya. Tapi di syurga tu berapa kali ganda? 70 kali ganda. 3 kali 70 berapa? 210 bungkus. Itu juga. Hebat tak? Hebat tak makanan itu juga? Hebat. 210 bungkus. Makan pula tak ada pula lepas tengah-tengah tak ada pula. Tak ada. Hello, selesa di perut ke? Sedap je kata perut. Dan tak ada pula pergi sana. Tahu tu pergi sana? Saya lepas maghrib tu lepas salat tu terus pergi sana. Mana tempat ni? Buang air kecil, buang air besar. Tak ada pula. Kalau dia kenyang, keluar. Keluar dari badannya. Peluh itu semua orang berebut nak peluh. Dia lebih wangi daripada kasur. Itu orang juga. Peluh orang juga lebih wangi daripada kasur. Atau dia keluar angin. Makan, kenyang, keluar angin. Dia keluar angin macam berebut orang ciumnya. Kerana angin itu lebih wangi daripada bau kasur. Kasur itu air wangi yang paling wangi di syurga. Panggil miskun. Itu keadaan. Ada tempat pembalasan dia. Aku seru akan kamu kepada jamuanku dan kemuliaanku. Aku bagi kamu mulia. Aku memang dah mulia dah. Dan sesungguhnya telah hasillah janji yang aku janjikan akan kamu. Aku janji pada kamu. Dan sebenarnya aku dan bagi kamu dengan ini sujud. Aku bagi kamu dengan ini sujud. Dan tiada sujud atas kamu kemudian daripada ini. Kita nak minta sujud pada Allah Ta'ala. Kerana kita dah banyak nikmat dapat. Makan dapat, kenderaan dapat, pakaian dapat, semua dapat di syurga. Di syurga tu ada 99% tau nikmat syurga tu. Yang Allah bagi dunia ni 1% saja. Tapi di syurga 99%. Dihebatkan nikmatnya. Jadi semua dapat dah. Jadi kita minta kepada Tuhan, ya Allah, izinkanlah kami ni sujud pada kamu bagi kali terakhir. Itu yang Allah jawab tadi. Di sini mana ada tempat sujud? Mana ada boleh rukuk? Mana ada boleh i'tidal? Mana ada sembahyang? Dan sujud kan sembahyang lagi dah. Tapi oleh kerana kamu minta betul-betul, aku izinkan kamu sujud. Bagi sujud ni. Jadi kita pun sujud tak belakang. Tahu berapa lama sujud? Berapa lama sujud aja? Dari bangkit. Berapa lama? 40 tahun. 40 tahun sujud. Tak ada lengur-lengur. Tak ada jemu-jemu. Tak ada bosan-bosan. Udah ke belum? Dah belum? Tak ada. Tak sedar.
tenggelam dalam kerinduan, keseronokan sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. 40 tahun. 40 tahun tu tuan-tuan dan puan, dunia ke akhirat. Dunia ke ini berlaku di dunia ke di akhirat ni. Di akhirat, jadi 40 tahun akhirat bukan 40 tahun dunia. 40 tahun akhirat berapa tahun dunia? Udah. Satu hari di akhirat 1000 tahun dunia. Tidak minggu baca di Imam. Yaumin kana miqdaruhu alf sanatin mimma ta'udun, kata Allah. Pada hari yang kekiraan kamu adalah 1000 tahun kekiraan dunia kamu. Jadi satu hari di akhirat 1000 tahun dunia. Kalau 40 tahun berapa? 40 tahun berapa tahun dunia? Saya bagi dia punya formula. 40 kali 1000 kali 365 tahun. 40 kali 1000 kali 365 berapa? Dah tak tahu saya. Tak tahu saya jawab. 14.600.000 tahun. Sujud aja. Berapa lama? 14.600.000 tahun. Seorang dia tahu. Seorang dia pandai. Yang lain semua tak kerti. Nampak saya pandai? Saya dah siap kira di rumah. Itu yang tahu. Saya tak tahu ya. Ini cikgu matematik dulu tau. Begitulah keadaannya. Dia sujud. Sujudlah kamu, kata dia. Allah ngabur berkata. Dengan sujud dan tiada sujud atas kamu kemudian daripada ini. Ya. Maka pada ketika itu tunduk sujud mereka itu. Mereka itu kita lah. Kita ke damai? Tuan-tuan dan puan, kita ke damai? Kita lah. Kalau damai itu kita tak masuk kan? Kita ni sujud masuk di akhirat tu. Maka ketika itu tunduk sujud mereka itu bagi Allah dan tiada tinggal di dalam surga pohon kayu. Semua sujud belakang. Pohon kayu pun sujud. Dan tiada buah-buahan pun sujud juga. Dan tiada mahligai. Mahligai pun sujud. Mahligai lebih bersuara istana tau. Mahligai. Bukan macam istana itu bersuara. Tapi mahligai lagi bersuara istana. Sujud juga. Mahligai mereka. Dan tiada kubah. Kubah tu macam atas masjid ada kubah kan. Ada tanda dia jadi masjid. Kubah ya. Tanda masjid itu kubah. Dan tiada kubah dan tiada segala khemah. Khemah pun tak ada. Dan tiada segala sungai. Dan tiada anak bidadari dan anak-anak kan. Melainkan sujud sekaliannya. Semua sujud bidadari, sujud pokok, sujud mahligai, sujud kubah, sujud binatang, sujud. Semua sujud belakang. Semua sujud. Melainkan sujud sekaliannya bagi Allah Azza wa Jalla. Berarti Azza wa Jalla. Azza tu artinya maha mulia. Wa tu dan Jalla tu maha agung. Azza wa Jalla tu gelaran bagi Allah Taala. Azza Allah yang maha mulia. Wa dan maha agung. Allah tu maha mulia dan maha agung. Azza wa Jalla gelaran bagi Allah Taala ya. Bagaimana? Azza wa Jalla, maka tinggal mereka itu di dalam sujud 40 tahun. Jadi saya cerita tahu 40 tahun. Tiada mengetahui mereka itu akan sesuatu. Seperti tadi yang lain, tenggelam dalam keseronokan sujud pada Allah SWT. Dengan syarat dapat masuk surga lah. Jadi nak masuk surga, berapa syaratnya? Tuan-tuan dan puan? Berapa syaratnya? Coba cari saya, berapa? 2. Nak surga dah? One more time. Nak surga kita dah? Mesti ada 2 syarat. Yang pertama beriman, yang kedua beramal soleh. Apa itu beriman? Percaya dengan rukun iman yang 6. Percaya pada rukun iman yang 6. Percayakan Allah, percayakan Rasul, percayakan malaikat, percayakan kitab, percayakan hari kiamat, percayakan qadar dan qada. Itu rukun iman yang 6. Jadi ada 2 tu dalam haji tu. Rukun iman 6 perkara. Percaya betul 100%. Jangan ada syak, jangan ada zat, jangan ada wahab. Yang kedua amal soleh. Apa itu amal soleh?
Apa saja kita buat ikut Islam, itu namanya amal soleh. Semayang cara Islam, pakaian cara Islam, rumah tangga cara Islam, penulis nazar cara Islam, nikah kahwin cara Islam, masyarakat cara Islam, akhlak Islam, semua ikut Islam. Itu namanya amal soleh. Bila beriman dengan amal soleh, Allah janjikan syurga. Apa kata Allah? Wallazina amanu wa amilus solihat ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun. Dan mereka yang beriman dan beramal soleh, mereka itulah menjadi penghuni syurga, penduduk syurga, kekal mereka di dalamnya selama-lamanya. Kemudian firman Allah Taala kepada kita ni ahli syurga belakang ni. Hai segala hamba-Ku. Wahai tu imam, wahai tu bilal, wahai tu siap. Ambil aku lah, wahai orang ahli-ahli syurga belakang. Wahai musliman, ahli syurga belakang. Wahai hamba-hamba-Ku. Segala hamba-Ku, angkat olehmu akan kepala kamu. Dah sujud 40 tahun tu, Allah perintah kita angkat kepala tu. Kita angkat kepala. Angkat kepalamu dengan takbir. Angkat kepalamu dengan takbir, sebut Allahu Akbar. Dengan apa? Tahlil la ilaha illallah. Dengan takbir itu mensucikan Allah. Subhanal Qudus Rabbuna Rabbul Malaikati Ruh. Dengan takbir. Dengan tahmid itu alhamdulillah, puji Allah. Dengan tahmid dan apa? Asma, nama-nama Allah. Asma itu nama-nama Allah. Tahmid dan asma atas Tuhan Rabbul Alamin, Tuhan pengurus sekalian alam ni, Tuhan yang mentadbir sekalian alam ni. Rabb itu mentadbir. Allah yang menentukan. Allah yang menentukan kita ni kaya ke miskin ke. Allah yang menentukan kita ni sihat ke sakit ke. Allah yang menentukan kita ni hidup ke mati ke. Allah yang menentukan kita ni mulia ke hina ke. Itu namanya Rabb ya, pentadbir. Allah sebagai pentadbir. Rabbul Alamin, pentadbir sekalian alam. Maka apa tu? Menghitab tu macam bagi khutbah lah. Maka menghitab akan mereka itu oleh hak Allah Ta'ala dengan lazat. Dengan lazat hitab ni. Khutbahnya tonok. Lazat tonok je dengarnya. Bukan macam khutbah bagi jemaah ni. Tidur aja. Kalau jemaah ni bila baca naik itu imam lah mula start. Bukan sini lah, tempat lain ya. Ini tak ada, sini mendengar kita. Ini khutbah dari Allah Ta'ala. Tonok kita dengarnya dengan lazat. Dengan lazat khitab dan menyeru dia akan mereka itu. Assalamualaikum. Allah bagi salam kepada kita. Allah doakan kita supaya selamat. Salam itu doa dari Allah tu. Assalamualaikum wahai segala kekasihku. Nampak? Allah ijarab kita sebagai kekasihnya. Kita berkasih-kasih dengan Allah Ta'ala. Siapa tak nak menjadikan Allah sebagai kekasih? Angkat tangan. Semua anda Allah sebagai kekasih. Wahai kekasihku, kata Allah ya. Assalamualaikum hai segala apa tu? Pilihanku. Kita. Hai segala pilihanku. Assalamualaikum ya wahai segala auliaku, wali-waliku. Artinya orang yang aku kasih betul. Wali-wali betul. Semua wali-wali betul ni ada juga ya. Wali-waliku. Seperti barang yang mengkhabar Allah Subhanahu wa taala. Subhanahu wa taala. Subhanahnya subhanah. Maha suci dia. Wa dan ta'ala itu maha tinggi. Subhanahu wa ta'ala, Allah yang maha suci dan Allah yang maha tinggi. Itu Allah Subhanahu wa ta'ala. Macam-macam gelaran bagi Allah tu. Subhanahu wa ta'ala pun dia, Azza wa Jalla pun dia. Lagi apa? Kata Rabbul Alamin pun dia. Itu nama gelaran-gelaran bagi Allah. Lagi apa? Dia Allah bagi salam. Assalamualaikum wahai segala auliaku. Auliaku ni wali-wali. Kalau seorang wali, kalau kami aulia. Wali itu kekasih Allah. Itu wali-wali. Cuma wali ni dia tak tahu bahawa dia wali, dia masuk syurga baru tahu. Wali ni rahsia Allah yang tahu. Dia sendiri tak tahu bahawa dia itu wali.
Tak pernah diisytihar bahawa dia itu wali. Kita mengatakan dia itu wali. Kita mengatakan Syekh Qadir Jalani itu wali. Kita mengatakan Ibn Hajar itu wali. Kita mengatakan bahawa Sa'ad bin Abi Waqqas itu wali. Kita mengatakan dia tak pernah mengaku dia ini wali. Kenapa? Kerana wali itu rahsia Allah. Kalau ada bulan depan datang satu orang dari kampung tu kata, aku dah lantik jadi wali, apa buat? Awak halau balik. Kerana wali itu tak ada siapa yang tahu, Allah hanya tahu. Antara 10 perkara yang jadi rahsia Allah Ta'ala, wali lah ya. Ini Allah isytihar kita sebagai wali. Wahai awliyaku, wali-waliku, kata Allah ya. Seperti barang yang mengkhabar Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan firman-Nya. Ini ayat Allah, ayat Quran. Apa firman-Nya? Salamun qaulan min rabbir rahim. Setiap minggu baca ni. Salamun qaulan min rabbir rahim. Baca betul. Salamun, ada di mun ya. Salamun. Ikhwah. Qaulan tu dengar, lam tu dengar. Salamun qaulan min rabbir rahim. Mir yang kemin mir rabbir rahim. Salamun qaulan min rabbir rahim. Artinya selamat sejahtera, kesejahteraan, kesejahteraan ucapan dari Tuhan. Tuhan katakan selamat kamu ni, sejahtera kamu ni, tak ada risau, tak ada takut, tak ada bimbang. Salamun qaulan, berkata Allah Ta'ala, mir rabbi, dari Tuhan kamu, dari Tuhan ya. Mir rabbi itu Tuhan. Tuhan sebagai pentadbir, Tuhan sebagai pengurus. Mir rabbi. Ar-Rahim, Allah itu Maha mengasihani. Allah itu sifatnya pemurah dan mengasihani. Bila kesian itu masuk syurga lah. Kalau pemurah di dunia ni, yang pemurah Allah itu di dunia ni, Allah bagi percuma, udara percuma, cahaya percuma, langit percuma, bumi percuma, buah-buahan percuma, Allah bagi free je. Mata boleh tengok free, itu tanda pemurah Allah Ta'ala. Tapi tanda mengasihani Allah Ta'ala hanya orang beriman saja dapat. Tanda Allah tu kasih. Orang beriman saja dapat masuk syurga. Kerana masuk syurga itu bukan semua dapat. Pemurah Allah Ta'ala itu semua dapat. Orang kafir pun dapat, orang semayang pun dapat, orang tak semayang pun dapat, pencuri pun dapat, pengompak pun dapat, pengisap dadah pun dapat. Itu pemurah Allah Ta'ala. Cahaya semua dapat. Ada orang tak dapat cahaya, angkat tangan. Udara untuk nafas. Siapa tak dapat, angkat tangan. Tak boleh nafas. Kalau tak boleh nafas, untuk tanah wakaf je kan. Dia semua dapat. Kafir dapat, beriman dapat, taat dapat, derhaka pun dapat. Itu pemurah Allah Ta'ala. Tapi pengasihani khusus untuk orang beriman itu. Nak masuk surga kena jadi dapat kasih sayang dari Allah Ta'ala. Rahim Allah Ta'ala. Salamun qaulan min rabbir rahim. InsyaAllah Allah adalah apa? Allah jemput kita nanti. Ya, kesejahteraan ucapan dari Tuhan yang Maha Penyayang. Surah Yasin ayat 58. Cita olehmu, kamu minta apa nak? Cita olehmu barang yang kamu kenaki. Apa nak aku bagi? Minta aja apa nak? Tak payah minta, cita aja, dalam hati aja. Dalam hati sebut je. Cita-cita aja. Niat aja. Apa yang kamu nak? Semua dapat. Dia pemurah je, penyayangnya Allah Ta'ala. Cita olehmu barang yang kamu kendak, maka sembah mereka itu. Hai Tuhan, kami dan penghulu kami, iaitu Nabi Muhammad SAW, adalah cita kami akan keredaan Engkau. Kami nak kamu redha dengan kami. Cita-cita kami dan dapat keredaan kamu, ya. Keredaan Engkau daripada kami. Kamu redha dengan kami. Tuhan yang memang redha. Atau kalau tak redha, tak masuk syurga pun. Jadi Tuhan yang memang ada redha Allah Tuhan kita. Ya. Kerana bila ditimbang sebelum ini di padang mahsyar bila ditimbang, berat pahala daripada dosa. Kalau berat pahala dari dosa, dapat apa? Dapat keredaan Allah.
Pernah kaya ni, fa amma man saqulat mawazinu fa huwa fi 'ishatir radiyah. Ada? Pernah? Barang siapa berat timbangan kebajikannya, maka dia sentiasa berada dalam keredaan Allah. Allah redha dengan dia. Apa yang nak Allah bagi? Bagi dengan rasa gembira, bagi dengan rasa sukacita, bagi dengan rasa seronok, redha. Bukan sabar tu tak nak bagi, tapi bagi juga ini redha ni lagi. Yang rasa seronok bagi. Ya. Kita nak keredaan Allah Taala. Lagi. Hai Tuhanku, dengan redaku. Hai hambaku, dengan redaku, aku redha dengan kamu. Aku apa tu? Aku masukkan kamu ke dalam syurgaku, dan aku apa tu? Aku mendiamkan kamu. Mendiamkan kamu jadi jiranku. Kamu jadi jiran dengan aku, sama-sama dengan aku di syurga. Dan aku beri kesukaan. Aku beri kesukaan akan kamu dengan menilik kepada wajahku. Aku bagi kamu pulang, nengok wajahku. Nengok mana kamu aku ni. Esok kita nengok Tuhan tu. Itulah nikmat yang paling besar. Melihat wajahku. Yang karim. Artinya karim itu mulia. Ada orang nama karim tak? Mulia. Karim itu mulia, syarif itu mulia. Ada orang nama syarif? Mulia tu. Karim itu mulia juga. Yang karim. Dan redha aku. Aku redha, aku suka nak bagi apa-apa kepada kamu. Kesukaan akan kamu dan menilik kepada wajahku. Kamu akan dapat menengok wajah aku nanti. Yang karim dan redha aku daripada kamu. Maka adakah redha kamu daripada aku? Kamu redha tak? Seperti firman Allah Taala, radhiyallahu anhum wa radu an, dzalika liman khasyiya rabbah. Surah Al-Bayyinah ya. Artinya apa? Telah redha Allah daripada mereka itu. Dan redha mereka itu daripada Allah Taala. Kita redha dengan Allah, Allah meredha dengan kita. Daripadanya. Bermula demikian itu bagi orang yang takut. Syaratnya dia takutkan Tuhan. Takutkan siksa Tuhan, takutkan Allah tu Maha melihat, takut Allah tu Maha mendengar, takut Allah tu Maha mengetahui, Allah takut Allah tu Maha berkuasa dan sebagainya. Kita takut dengan Allah. Untuk orang takut tu dapat syurga, dapat melihat wajah Allah. Bagi mereka yang takut akan Tuhannya. Surah Al-Bayyinah ayat yang ke-9. Kemudian ada riwayat lain pun. Panjang cerita ni akan datang dibaca. Kita berhenti nanti ya. Untuk malam ni cukup sekadar itu. Dan dapat melihat wajah Allah. Itu merupakan nikmat yang paling besar. Tak ada nikmat yang lebih mengatasi. Tak ada nikmat yang lebih baik daripada melihat wajah Allah. Itulah nikmat yang paling besar. Siapa dapat melihat wajah Allah, itulah orang dapat nikmat terbesar. Berseri-seri muka kita tu. Cemerlang, gemilang, terbilang. Kalau kita dapat melihat wajah Allah. Nak kita nak? Kalau nak, layakkan diri itu masuk dalam syurga. Ya? Dapat ada insyaAllah. Baik, sekian dulu tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian. Ya, salah silap minta ampun, minta maaf. Ya, mudah-mudahan dapat kebaikan kita ni. Dapat kita menjadi ahli-ahli syurga. Ya. Dan habis kitab ni. Tak lama lagi habis lah. Tapi tak lama pun, bukan hujung tahun ni. Ada lagi lepas tu insyaAllah. Kalau tak padam lah. Kita akan baca ni. Tentang kita yang kita baca ni. Lama ada ni. Daripada siang lagi. Berapa puluh tahun dah saya ngajar kita ni. Di masjid ini. Dulu ngajar antara Zuhur dan Asar. Itu malam. Banyak saudara-saudara saya, kawan-kawan saya yang dah tak hadir anak-anak apa ni. Dia kembali kepada Allah SWT. Baik, untuk kali ini cukup sekadar itu. Sebelum saya tutup, ada siapa-siapa nak bangkang? Bangkang.